menunaikan janji yang telah pun Apa itu? oleh our forefathers. Kau diamlah. Kau tidak pernah sensitif, tidak pernah konsisten lah. Forefathers kita telah bersetuju. Paling Berapa konsisten mesyuarat lah yang ini telah Keningau. diadakan, Speaker? Saya bertanya kepada Menteri. Intergovernmental Commission 40 Kalau lompat kali konsisten. Salam Unity buat semua. Hari ini Suara Mat Saleh atau SMS ingin berkongsi video tentang kisah Raja Katak Malaysia yang konsisten melompat parti bermula daripada PBS sejak tahun 1994 hinggalah parti Star hari ini. Siapakah Raja Katak Malaysia yang digelar dan diperli konsisten melompat dalam Dewan Rakyat atau Parlimen Malaysia minggu ini? Yang coba mengacau Datuk Seri Safi Abdal ketika bertanyakan soalan dan isu tentang pelaksanaan MA 63 oleh kerajaan hari ini. Secara eksklusif SMS menayangkan video dan sejarah kekerapan melompat parti secara konsisten yang secara fakta beliau sendiri pernah dengan bangga mengakuinya. SMS 012, 27 Julai 2022 hari Rabu. Negara Sabah, Malaysia, mengongsikan video The History, The King of the King Frog in Malaysia since year 1994. I am an educated frog. Dengan bangganya Dr. Jeffrey Kitingan menggelarkan dirinya sendiri. Yang berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Yefri Gapari et Gofrey Kitingan telah lahir pada tanggal 22 Oktober tahun 1948, juga dikenali sebagai DDJK, merupakan seorang ahli politik dari negeri Sabah, Malaysia juga ahli parlimen bagi Keningau dan kini menyandang jawatan sebagai Timbalan Ketua Menteri Sabah II. Beliau merupakan Presiden Parti Solidariti Tanah Airku Sabah. Pada tahun 1987, beliau pernah dilantik sebagai Timbalan Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan sebelum meletak jawatan selepas dilantik menjadi Timbalan Ketua Menteri Sabah. Beliau juga ialah bekas pengarah Yayasan Sabah pada 1987 hingga 1999. Kerjaya awal Jeffrey Kitingan. Jeffrey Kitingan memulakan kerjayanya sebagai Ketua Kerani di Jabatan Pertanian Sabah pada tahun 1969 bertempat di kota Kinabalu, Sabah. Pada tahun yang sama beliau menjadi pentadbir luar bandar dan Kerani Mahkamah Ketua Menteri di Jabatan Sabah di Lahad Datu dan memegangnya selama setahun. Pada tahun 1975, Jeffrey adalah pegawai eksekutif dan penganalisis pengurusan pada tahun 1976 di jabatan yang sama. Beliau bekerja sebagai penolong pengarah utama di Jabatan Penubuhan Sabah pada tahun 1977 sampai tahun 1978. Pada tahun 1978, beliau memegang jawatan sebagai pengarah pengurusan dan pemodenan pentadbiran Sabah. 7 tahun kemudian beliau menjadi pengerusi di Institut Kajian Pembangunan. Pada tahun 1990, beliau memulakan kerjaya politiknya. Jeffrey memulakan kerjaya politik dengan menyertai Parti Bersatu Sabah (PBS), sebuah parti yang ditubuhkan oleh abangnya, Joseph Pairin Kitingan. Beliau meninggalkan PBS pada 1994 sebelum Kerajaan Negeri Sabah pimpinan PBS tumbang. Kemudian beliau menyertai Parti Bersatu Rakyat Sabah (PBRS), sebelum menyertai Parti Angkatan Keadilan Rakyat (AKAR). Jeffrey meninggalkan akar ekoran pertelingakahan kepimpinan parti tersebut pada tahun 1999, dan menyertai semula PBS sebelum berlangsungnya pilihan raya negeri Sabah 1999. Jeffrey bertanding dalam pilihan raya tersebut dan menang. Walau bagaimanapun, pada tahun 2000, Jeffrey keluar dari PBS dan menyertai semula PBRS dan bertahan kurang dari 2 tahun berikutan pertelingkahan kepimpinan parti berkenaan. Selepas itu, beliau menjadi ahli politik bebas, bertanding dan menang dalam pilihan raya umum Malaysia 2013. Jeffrey menyertai Parti Keadilan Rakyat selepas pilihan raya umum Malaysia 2004 dan dilantik menjadi naib presiden. Jeffrey telah meletak jawatan sebagai naib presiden pada tanggal 28 Oktober tahun 2009, dan keluar parti tersebut pada tanggal 1 Januari tahun 2011. Pada tahun 2011, beliau kemudiannya menyertai Parti Reformasi Negeri dan mengetuai cawangan parti tersebut untuk negeri Sabah. Pada tahun 2016, beliau telah melakukan penjemanaan semula Star Chapter Sabah menjadi parti tunggal yaitu Parti Solidariti Tanah Airku.
Partinya kini merupakan parti komponen dalam Parti Perikatan Nasional yang membentuk gabungan parti pemerintah, Gabungan Rakyat Sabah. Yefri bersama 6 orang pemimpin dari Parti Bersatu Sabah telah ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA pada 1991 karena disyaki merancang untuk memisahkan Sabah daripada Persekutuan Malaysia. Mereka ditahan selama 2 tahun. Banyak kontroversi dan Jefri kadang pandai lupa, terlupa atau pura-pura lupa. Beliau pandai menggumban batu sembunyi tangan dan sangat pintar mengambil kesempatan dan memperbodoh-bodohkan rakyat Sabah. Contohnya isu PSS dan MA63. PSS yang ditentangnya hebat bersama Black Sunday-nya membantah keras perlaksanaan dan tidak baik untuk keselamatan Sabah semasa Kerajaan Warisan. Bila dia menjadi ahli kerajaan GRS Tajaan Malaya. Dipusingnya pula cerita dan ditukarnya nama PSS menjadi KWAS dan dicakapnya pula bagus untuk Sabah. Dasar hipokrit. Begitu juga dengan MA63 bahwa sekarang MA63 sudah tidak boleh dipakai sudah. Betul-betul gila dan endak konsisten pula. Jefri menyertai Kabinet Negeri Sabah. Pasca pilihan raya Negeri Sabah 2020, Jefri telah memenangi kerusi Dun Tambunan untuk kali kedua selepas memenanginya pada 2018. Dalam pilihan raya tersebut, Star Sabah bersama-sama parti politik yang membentuk Gabungan Rakyat Sabah telah ditaja oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin pemimpin Parti Malaya sekali menjadi tali barut Malaya membentuk kerajaan baru walaupun parti tertinggi kerusinya Parti Warisan yang memenangi 23 kerusi dalam PRN 16. Jefri telah dilantik menjadi Timbalan Ketua Menteri II merangkap Menteri Pertanian dan Pertanian Sabah sehingga ke hari ini. Apa yang penting kepada kita? Perkara ini dalam perlembagaan. Ini dalam perlembagaan. The reason why we brought it up when we took over the government, because promise was done, and we installed it back into the constitution. Dalam perlembagaan ini cukup jelas. Saya sedia nak tahu persoalan kajian demi kajian dijawab oleh Yang Berhormat. Lepas tu keningau pula cakap macam angin, sekejap sana sekejap sini. I think apa yang penting kepada kita menunaikan janji yang telah pun Apa itu? oleh our forefathers. Kau diamlah. Kau tidak pernah sensitif, tidak pernah konsisten lah. Forefathers kita telah bersetuju. Paling konsisten lah ini Keningau. Saya bertanya kepada Menteri, you know, Intergovernmental Commission 40 Kalau lompat kali konsisten. lebih mesyuarat diadakan dengan Kerajaan Tanah Melayu, dengan Kerajaan North Borneo, dengan Kerajaan Sarawak, dengan Kerajaan Singapura. More than 40 meetings intergovernmental. Maknanya waktu itu Sabah pun ada kerajaan dia, diwakili oleh British. And what was found out is that ada pertemuan sehingga kita bentuk Malaysia dalam Perjanjian 63. Detail dalam jadual 10, jadual 8. Cara kita nak bayar menggunakan consolidated fund berapa peratus, kutipan 40%. Never have been detailed out. Perjanjian seumpama ini seperti apa yang termaktub dalam satu Intergovernmental Commission, the other one is Global Commission until Perjanjian 63 masuk dalam perlembagaan. Sekarang ini perlembagaan. Takkan kerajaan perlembagaan pun sendiri kita tak hormat, dan takkan kita tak mampu untuk melaksanakan yang berpuluh tahun. Yang Berhormat soalannya. Ya, soalan. Baik. Bilakah saya tidak mau mendengar bahawa kajian demi kajian is already there in the constitution. Why can't you even implement this? That's why when I was in the government, I raised this issue. I disagree with the payment yang telah dibangkitkan, dipengurusi oleh Tun Mahathir waktu itu. Saya bantah dengan Menteri Kewangan. Saya bantah dengan Menteri Ekonomi. Saya bilang no, that is not right. Jadi saya berharap sungguh Yang Berhormat Menteri, when is the government of the day going to implement what is embedded in this constitution? Don't just fool us out. Kita rakyat Malaysia di Sabah, bukan hanya ini perjanjian yang merupakan antarabangsa. Any marriage can have a divorce. Terima kasih. Jangan sentuh sentimen rakyat Malaysia di Sabah dan Sarawak ini. Terima kasih banyak. Terima kasih sempurna. Suara Mat Saleh atau SMS untuk mengangkat suara Sabahan demi maruah bangsa, hak, harapan dan warisan masa depan anak cucu cicit Sabahan.
Sahabat semua, jangan lupa follow, subscribe, like dan kongsikan video ini dan tekan tombol loncengnya. Agar Anda mendapatkan notifikasi video-video, Suara Mat Saleh. Terima kasih Gia, we love you all, muah.